Assalamualaikum. Kita jumpa lagi malam ni. Aku malam ni terpanggil-panggil. Pasal apa? Nak kena buat video sikit untuk bagi tahu pada masyarakat, untuk kita sarankan apa yang kita fikirkan terbaik untuk membantu kerajaan dalam isu COVID-19. 19 tau. Ni tahun 2020, bukan tahun 2019. Okey. Kita buat simple-simple je ya. Tak boleh panjang-panjang video. Pasal apa? Panjang-panjang orang penat nak tunggu. Kalau nak panjang-panjang buat live. Kalau kita tengok COVID ni, merujuk pada video awal aku semasa mulanya tercetus wabak COVID di Malaysia, aku dah cakap pada kerajaan. Aku dah bagi idea dah pada kerajaan. Tapi yelah, kita ni siapa kan? Bagi pendapat, orang dengar. Kau siapa? Aku menteri. Contoh. Sudahnya, aku dah bagi saranan daripada awal dulu. Bila tercetus wabak COVID, tutup pintu-pintu sepadan, buat kawalan ketat. Mana-mana pencerobohan yang masuk ke negara Malaysia, kemungkinan, saranan aku, kita mungkin perlu ambil tindakan yang tegas, sangat tegas. Kerana ditakuti dia membawa benda yang bahaya terhadap rakyat kita. Orang luar masuk rumah kau, kalau dia bawa satu-satu ancaman bahaya, kau buat apa? Bukan kau bunuh dia. Kan? Tapi bila aku cakap bab bunuh ni, rakyat Malaysia ni, saranan bunuh. Tak setuju. Tapi sampai hari ni dah 7 bulan dah. Masalah COVID ni tak selesai. Kan? Padahal, kalau kita tutup pintu-pintu sepadan kita buat kawalan ketat, yang dalam tak boleh keluar, yang luar tak boleh balik masuk sini buat sementara waktu. Sebab Malaysia akan membuat satu PKP yang solid, full swing. Semua orang duduk rumah sebulan, tak usah keluar. Tentera, polis semua dikerahkan turun untuk jaga keadaan. Dan pada masa ni, wakil rakyat semua, masa ni lah korang kena gerakkan jentera-jentera korang pergi tengok pengundi-pengundi korang ni. Pasal apa? Masa tu rakyat semua stand down. Kita tutup 1 bulan, postmortem 1 bulan. Mesti boleh clear punya COVID ni. Ini sekejap kita tutup, sekejap kita ketat, sekejap kita longgar, sekejap PKP, sekejap PKPD, sekejap PKPB. Sebab apa buat macam ni? Sebab orang-orang politik ni, dia orang ni takut rakyat kecil hati, takut rakyat tersinggung, takut nanti pilihan raya rakyat menyampah kat dia orang. Jadi dia main tarik tali. Sekejap longgar, sekejap ketat. Dan kalau kita tengok, SOP ni hanya dikenakan kepada satu-satu puak. Satu-satu puak lagi tak apa. Tak ada pula kita tengok. Depan-depan terang-terang ni. Contoh kita nak bagi. Kerajaan kalau nak buat satu-satu benda ni, dia kena tengok benda pertama sekali kena jaga SOP ni adalah agensi penguatkuasaan. Kita tengok polis, immigration dan jabatan-jabatan lain lah yang melibatkan tangkapan-tangkapan terhadap OKT ni. Ini merujuk pada isu banduan penjara di utara sana tu. Macam mana boleh berlaku macam tu? Kalau kita tengok pihak polis sendiri pun, dia pun tidak mempunyai kemampuan untuk nak menguatkuasakan SOP ni. Kau tengok dia gari orang kalau dia tangkap macam mana? Ada penjarakan sosial tak? Tak ada. Kau tengok dia bawa OKT macam mana? Boleh ada penjarakan sosial tak? Kalau dah satu van sampai 7-8 orang, 10 orang bawa OKT, satu Black Maria bawa sampai penuh-penuh, mana nak dapat 1 meter jarak sosial tu? Tak ada. Tak ada tu sebab apa? Bukan sebab dia buat daya. Sebab tak ada kemampuan. Lori tak cukup, van tak cukup, gari tak cukup. Contohlah, kemungkinan inilah masalah dia. Tapi, kalau kita tengok di satu sudut lagi, bahaya tak? Bahaya atau tidak SOP ni? SOP tu ditekankan atas faktor bahaya ke atau apa sebenarnya? Kalau bahaya, agensi penguatkuasaan lah buat dulu. Kita tengok tangkap orang-orang yang langgar SOP, langgar PKP, bawa pergi mahkamah. Depan-depan hakim, gari, jarak, sekaki seorang garinya. Berlonggok. Mana penjarakan sosialnya? Tak ada. Jadi SOP penjarakan sosial ni semua dikuatkuasakan untuk siapa?
Nampak tak? Ke orang-orang yang kena tahan ni, OKT ni, keselamatan dia, nyawa dia lebih murah daripada orang yang bukan OKT? Ke dianggap begitu? Jadi kita tak tahu. Jadi masalah sekarang ni yang kita nak sarankan pada kerajaan, cuba tengok balik. Kita nak full swing PKP selama sebulan dan postmortem sebulan. Bermakna 2 bulan. Ketat habis. Ataupun kita nak main sekejap ketat, sekejap longgar ni, sehingga menyebabkan kita dah berjalan selama 7 bulan. 2 bulan kau bantu rakyat Malaysia, kerajaan terpaksa bantu rakyat Malaysia selama 2 bulan. Dengan bantu rakyat Malaysia selama 7 bulan. Mana satu yang koyak ni? Company besar-besar nak stand down 2 bulan atau nak stand down 7 bulan. Kalau 7 bulan, airport, kapal terbang, company airways pun buang pilot. Pekerja kilang besar-besar, company besar-besar pun buang pekerja, VSS 7 bulan. Kalau sebulan, tak apa. Kita terjejas pun sebulan je. Jadi saya minta saranan saya kepada kerajaan, menteri, tolong tengok balik benda ni. Nak buat betul-betul. Jangan sekejap longgar, sekejap ketat. Sekejap SOP, sekejap PKP, lepas tu buat pilihan raya. Kan? Bila kena rakyat, aku tengok dalam kes yang pernah aku jumpa lah semasa PKP, pergi kubur beramai-ramai, ada kematian, semua kena tangkap. Dengan tuan rumah yang kematian ahli keluarga tu pun masuk lokap. Tapi buat pilihan raya kat Sabah tu, satu orang pun tak kena tangkap. Mana boleh ada perhimpunan? Perhimpunan tu yang buat meningkat balik ni. Jadi saya cadangkan kepada kerajaan, buat full PKP, full swing PKP. 1 bulan kita buat PKP, 1 bulan kita buat postmortem. Askar polis semua turun, kerahkan, rakyat semua duduk rumah 1 bulan. Siapa yang kena buat kerja sekarang ni? Wakil rakyat turunkan orang-orang dia pergi tengok pengundi-pengundi kawasan masing-masing. So bantuan kerajaan turun kepada pejabat wakil rakyat salurkan pada pengundi-pengundi dia semua. Masa ni lah. Buat kerja. Ini saranan saya. Tak boleh lah kita buat sekejap longgar, sekejap ketat. Macam mana kita nak cegah? Lagi 10 tahun pun tak selesai. Ini dalam masa yang sama, ada orang pula melalak, I got the number jadi PM. Dia duk sembang politik lagi. Masalah rakyat ni masalah serius ni. Serius atau tidak COVID ni sebenarnya? Kalau serius, jangan buat main-main. Buat betul-betul. Saya bagi cadangan kepada kerajaan. Kalau nak, ambil cadangan ni. Full swing. Saya kalau ikut, saya daripada awal wabak COVID ni tercetus, saya punya saranan ketegasan maksimum. Sebab kita nak kawal dia. Demi keselamatan rakyat. Bukan kita nak manja-manjakan rakyat. Kau orang nak buat sekejap longgar, sekejap ketat ni takut hilang undi ke apa? Takut hilang undi, rakyat tak apa. Keselamatan rakyat nombor 2. Macam tu ke? Jadi saya sarankan kepada kerajaan, sampai kita dengar Sultan Selangor pun dah bertitah apa semua ni, nampak sangatlah kelemahan pengurusan tu. Kan? Next PRU kan rakyat benci kat orang politik ni kan? Kan? Jadi saya sarankan kepada kerajaan, saya bagi garanti, kalau ikut idea saya ni 2 bulan je. COVID ni mesti selesai. Sistem je. Benda ni hanya perlukan satu sistem yang solid untuk kita nak putuskan rantaian COVID ni. Kesan COVID 2 minggu. 1 bulan kita PKP tu cukup untuk clear. Pusat kuarantin satu tempat. Tak ada self kuarantin ni, tak ada. Self kuarantin apa? Menteri pun langgar self kuarantin. Kan? Jadi kita buat kuarantin ni satu tempat. Siapa yang suspek kena simptom-simptom ni, kuarantin di satu tempat. Buat satu tempat besar. Macam askar buat hospital Medan tu. Buat satu camp kuarantin. Macam manalah menteri duduk pejabat, pijak kapet pun kasut hilang dalam kapet. Aircon punya sejuk macam buang kutub utara punya. Benda macam ni tak boleh fikir. Saya duduk dalam kereta je ni fikir ni. Pun boleh cakap benda ni. Boleh nampak benda ni. Penat lah. Tu, pengarah kesihatan. Siapa tu? Tan Sri, apa nama? Hisham apa tu. Aku tengok dia pun sampai muka kesian dah. Penat. Dia pun nak cakap. Dia punya, kita nampak daripada raut wajah dia, dia memang committed habis nak selesaikan rantaian COVID ni. Tapi ada gangguan-gangguan unsur-unsur politik yang melonggarkan peraturan sekejap, mengetatkan balik sekejap apa semua ni, menyebabkan dia terpaksa buat kerja secara standard lah.
Hari ni dia umum lah banyak ni. Besok dia umum banyak ni. Besok dia kata menurun, besok menaik. Dah tinggal yang tu dah sekarang ni. Langkah-langkah, pelan-pelan tindakan yang lengkap mana? Tak ada ke pelan tindakan lengkap dalam isu COVID ni? Tak ada lagi ke? Dah 7 bulan dah ni. Kan? Jadi kita sarankan kepada kerajaan, tengok balik betul-betul benda ni. Jangan duk rasa hebat sangat sebab aku adalah orang yang berkuasa, ada jawatan. Tapi tak boleh nak fikir benda ni. Baik panggil rakyat, hak kerja jual sayur kat tepi jalan tu pun mungkin dia boleh fikir. Sebab aku tengok benda ni pelik. Kan? Bukan pelik pasal apa? Apa sebenarnya? Pihak kerajaan dia nak buat apa sebenarnya kat rakyat ni? Nak selesaikan masalah ni, kena satu plan tindakan yang maksimum. Kan? SOP ni daripada pihak penguatkuasa sampailah ke rakyat biasa. Semua pun kena buat amalan SOP. Penjarakan sosial. Tidak boleh bersentuhan. Pakai mask. Ini duk lock up tak pakai mask. Duk dalam van bawa pergi tak pakai mask. Depan-depan orang bagi pakai mask. Macam mana ni? Kasut tak pakai. OKT tak pakai kasut. Dia kena tangkap, dia tak ada kasut lah. Masa dia kena tangkap, dia tak pakai kasut lah. Semua OKT kalau kita tengok, kebanyakannya mesti tak pakai kasut. Mana pergi kasut dia? Pakailah kasut. Kan? Kebersihan kan kena jaga. Jadi ni semualah yang kita duk tengok sekarang ni. Jaga-jaga semua sekali. Tu kat dalam-dalam lock up tu, janganlah sendat. Dalam penjara, satu dewan 80 orang. Bukan salah pihak penjara, bukan salah pihak PDRM. Kerajaan, dia kena buat kajian lah. Ni kalau kita buat SOP, penguatkuasaan PKPD ke PKP ke apa ni semua, tengok balik ni, lock-up penjara-penjara ni semua macam mana penempatan tahanan ni. Kan? Ini sampai depan hakim, gari bersama-sambung. Jarak sosial tak ada ni. Hakim tengok ni. Nampak tak? Jadi sebenarnya apa dia ni? PKP, SOP ni semua nak buat kat siapa sebenarnya? Sekejap longgar, sekejap ketat, 7 bulan. Kalau betul-betul buat, 2 bulan je. Kalau nak terjejas pun 2 bulan. Ekonomi nak terjejas pun 2 bulan. Company besar-besar nak jadi terjejas pun sebulan, 2 bulan. Kalau 7 bulan, pilot-pilot tu semua kena buang kerja. Company penerbangan besar-besar pun goyak. Kilang besar-besar, company giant-giant, hotel besar-besar, semua koyak lah 7 bulan. Kerajaan nak kena keluar duit cash tolong rakyat selama 7 bulan. Mana kau nak? Tolong rakyat selama 2 bulan atau 7 bulan? Ni 7 bulan pun tak habis lagi ni. Silap-silap pergi sampai hujung tahun. So, fikir-fikirkan apa yang saya cakap ni. Nanti next ada idea lagi, kita kongsi lagi pendapat kita, pandangan kita. Okay? Sekian, wassalam.